Copywriting lagi dia. Copywriting bodoh banyak. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati, yang dirahmati Syekhuna Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiyah bin Haji Hussein, para alim ulama, para asatizah, penuntut-penuntut ilmu serta muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Sebagai peringatan, mari sama-sama kita share pada grup Facebook ataupun WhatsApp tentang pengajian kita pada malam ni. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dan mendapat manfaat insya-Allah. Dan untuk makluman muslimin muslimat sekalian, pengajian kita pada malam ni adalah sesi yang terakhir lah, sesi yang keempat. Dan insya-Allah hadirin yang ingin melihat rakaman 4 rakaman ini, insya-Allah kita akan buat satu list di page Facebook Duat Kuala Nerus insya-Allah. Jadi tanpa menengahkan masa lagi, mari dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat kita menghabiskan, insya-Allah kita cuba menghabiskan perbincangan berkenaan dengan fiqh korban daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Anjuran doa Akademi Doa Kuala Nerus. Tidak lupa kepada Al-Fadhil Ustaz Said, pengerusi majlis, pihak penganjur, seterusnya muslim muslimat yang mengikuti pengajian pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab ni. Kita muka surat yang muka surat 15 kan? Tidak muka surat 15. Kena? Mana? Okey, keutamaan binatang korban mengikut warna. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam memilih warna binatang korban, sebenarnya ada perbincangan yang dibincangkan oleh ulama fiqh kerana melihat kepada beberapa hadis. Walaupun sebahagian daripada hadis tersebut adalah hadis dhaif. Oleh kerana ulama melihat kepada beberapa hadis, maka ulama meletakkan warna juga termasuk dalam
perkara yang diambil kira di dalam binatang korban itu. Katanya warna binatang yang hendak dikorban juga ditekankan oleh baginda dalam hadisnya. Mana? Muka surat 23. Betul? Masalah hukum memberi upah dengan daging. Situ. Betul. Muka surat 23 betul? Okey, masalah hukum memberi upah dengan daging atau kulit korban. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu apa yang kita bincang adalah tidak harus, maksudnya haram menjual sesuatu daripadanya dan wajib disedekahkan keseluruhan bagi korban nazar. Jadi dalam masalah binatang korban ataupun daging korban tidak boleh kita jual walaupun sedikit. Orang yang melakukan ibadat korban, sama ada korban wajib ataupun korban sunat, tidak boleh dia menjual daging korban tersebut. Okey, kita tengok muka surat 23. Masalah hukum memberi upah dengan daging atau kulit korban. Situ mi. Individu yang melakukan ibadat korban tidak boleh memberi upah kepada tukang sembelih atau tukang lapah, ataupun cakap kita benda orang yang cara. Maksudnya bukan mesti tukang lapah, bukan mesti tukang sembelih. Jadikan ia sebagai pengupah tidak dibolehkan. Individu yang melakukan ibadat korban tidak boleh memberi upah kepada tukang sembelih ataupun tukang lapah ataupun tukang siang, masuk belaka daripada daging atau kulit binatang korbannya. Hal ini kerana perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah, amarani Rasulullah. Ini bukan sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana perkataan Sayyidina Ali. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali. Ini perkataan Sayyidina Ali ni. Walaupun perkataan Sayyidina Ali, tetapi oleh kerana dia menceritakan Rasulullah yang memerintah dia, jadi dia menceritakan perbuatan Rasulullah, maka hadis ni dinamakan sebagai hadis marfu'. Kita hadis marfu', dia mungkin perkataan Rasulullah, mungkin perbuatan Rasulullah dan mungkin takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya bukan sabda Rasulullah, ni adalah perkataan Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali menceritakan apa yang perbuatan Rasulullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada dia supaya melakukan hal-hal yang sedemikian. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajildatiha wa alla u'tiya al-jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min 'indina. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh. Maksudnya menyuruh, memerintah kepada aku untuk mengurus binatang korban baginda. Dia budnihi ini adalah unta Rasulullah. Budnihi adalah unta korban Rasulullah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali supaya Sayyidina Ali menguruskan ibadat korban ataupun binatang korban, binatang unta yang dijadikan korban, binatang ataupun unta korban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah suruh lagi benda, aku bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan pakaiannya. Dia maksud pakaian ni adalah benda yang ada pada atas kuda tersebut atau unta tersebut. Kalau kita contoh kita kata kalau kuda ada pelana dia, okey, kan unta pun dia ada tempat yang dia letak atas unta saat itu untuk duduk atas. Jadi semua benda yang ada di atas unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sedekah belaka. Dia sebenarnya hak tu pada asalnya tidak wajib sedekah, tapi oleh kerana Rasulullah suruh sedekah, sedekahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sedekah. Baik. Lepas tu katanya baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada aku, tengok Rasulullah memerintahkan kepada aku supaya aku tidak memberi upah kepada penyembelih daripada binatang korban. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada aku supaya aku tidak memberi upah daripada binatang korban kepada penyembelih. Okey, boleh faham? Rasulullah tidak bagi. Lepas tu kata Sayyidina Ali lagi, maka kami memberi upah kepada penyembelih daripada harta kami yang lain. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, kita dapat faham beberapa perkara. Okey. Walaupun hadis ni ana sebut di sini adalah sebagai sandaran kepada tidak boleh menjadikan daging dan kulit binatang korban sebagai pengupah kepada penyembelih, pelapah dan seumpamanya. Tetapi sebenarnya dalam hadis ni banyak sekali benda yang berkait dengan ibadat korban yang kita dapat faham daripada hadis ini. Antaranya adalah boleh kita meminta pihak lain menguruskan binatang korban kita. Kerana Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah agar beliau menguruskan binatang korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak gitu? Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada hadis ini juga kita dapat faham bahawasanya tidak boleh sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Sayyidina Ali supaya tidak memberi. Maksudnya Rasulullah larang Sayyidina Ali daripada memberi daripada binatang korban kepada tukang menyembelih, orang yang mendecara, orang yang lapor. Baik. Jadi kita faham di sini, maka tidak diboleh kita bagi daripada binatang korban tersebut sebagai upah kepada penyembelih. Hukum dia tidak dibolehkan. Maka hak yang terbaik bagaimana? Ni tengok sebagaimana hak yang dilakukan oleh sahabat. Wa nahnu nu'tihi min indina. Kami beri upah kepada penyembelih, orang hak lapah daripada apa yang ada di sisi kami. Jadi pihak hak yang menganjur ibadat korban saat itu, jadi dia ambil lah lebih sikit bagi yang pengurusan. Kabarlah kepada peserta, saya nak ambil atas satu bahagian RM50. Satu sebahagian, sepatutnya satu bahagian RM650, saya nak ambil RM700. Okey, saya nak ambil lebih sikit. Kenapa saya nak ambil lebih sikit? Sebab bahagian pengurusan, saya nak jadikan hak yang lebih ni upah kepada orang sembelih, orang lapor, orang hak yang siang apa sekali. Jadi orang hak yang terlibat tu saya nak upah belaka. Saya nak upah belaka. Macam kerja lah. Saya nak upah. Padahal kita biasa rebang start daripada pagi sampai ke tengah hari. Ada tengah hari saya nak uyar 30 ya. Baru 2-3 jam 30 ya seorang. Okey dah tu 30 ya seorang. Baru 3 jam aja. Bukan lama sangat. Kejap je. Dah ramai pula orang. Seekor lembu. Jadi saya nak uyar 30 ya seorang. Sebagai contoh kan. Okey. Bagi 30 ya seorang. Sebagai contoh. Baik. Hak ni hak yang terbaik. Tapi tak mesti duit. Boleh diberikan apa jua upah selain daripada duit. We pekak ke, we pisah seseorang pun tak apa. Ni saya beli pisah banyak beli pisah Master Chef 100 hias. Jadi orang hak yang dia tolong mari-mari meleh apa semua sekali, saya nak upah dengan pisah hari ni. Oh parok 100 hias. 10 orang kena habis 1000. Baik. Boleh ya? Ikut nak upah dia pun. Baik. Lepas daripada tu, kata ulama boleh diberikan kepada penyembelih dan orang lapor daripada daging korban, tetapi bukan di atas nama upah. Atas nama dia, atas nama hadiah ataupun sedekah. Tetapi kena bagi hak lain dulu sebagai upah. Okey, boleh faham? Kena bagi hak lain dulu sebagai upah. Nampak kan? Bagi hak lain dulu upah. Baik. Katanya, namun jika diberi upah kepada penyembelih dan para pelapor selain daripada daging, kulit atau tulang binatang korban tersebut, kemudian diberikan kepadanya pula daging korban atas nama sedekah kepada fakir miskin, atas nama sedekah kepada fakir miskin ataupun atas nama hadiah kepada orang kaya kan, maka hukumnya adalah dibolehkan. Nampak tak? Perkara ini dijelaskan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kitab Mu'tamad ni kitab baru. Kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, kitab baru yang dikarang oleh adik Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nama dia Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Dia masih lagi hidup. Manakala Dr. Wahbah abang dia rahimahullah sudah telah meninggal dunia, dan kedua-dua ulama ini berasal daripada negara Syria. Baik. Kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i adalah kitab yang dikarang oleh ulama baru, yang mana dalam kitab tersebut dia cuba mendatangkan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia cuba. Alhamdulillah lah, di antara kitab yang terbaik lah, sesuai dengan maksudnya penggunaan bahasa pun mudah. Penggunaan bahasa pun memang mudah. Cuma kitab-kitab baru seperti itu, dia kalau bagi orang yang betul-betul nak memiliki malakah fiqhiyah,
dia jangan berpada dengan kitab baru. Kitab fiqh manhaji bagus, kitab al-mu'tamad fil fiqh syafi'i bagus, tapi jangan berpada dengan kitab tersebut. Dia mesti kena jadikan kitab turas, kitab yang asal sebagai rujukan. Barulah dia dapat melahirkan ataupun mewujudkan ataupun membentuk malakah fiqhiyah. Kita boleh faham. Itu di antara benda yang penting yang kita kena tahu. Satu. Yang keduanya kita al-mu'tamad fil fiqh syafi'i. Pengarang dia memang dia cuba berusaha sedaya upaya untuk meletakkan pandangan-pandangan mu'tamad dalam kitab tersebut. Namun sebenarnya masih lagi ada beberapa perkara dalam kitab tersebut sebenarnya bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, sama juga dengan kitab Al-Fiqhul Manhaji. Kadang-kadang dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji kadang-kadang dia mendatangkan pandangan tu bukan daripada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, tapi mesti orang yang ingin mengetahui perkara tersebut mesti kena betul-betul mendalami fiqh. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i menyebut lagu mana wa idza a'ta al-mudahhi al-jazzara ujratahu thumma a'tahu min lahmi al-udhiyati aw jildiha likaunihi faqiran jaz. Apabila orang yang melakukan ibadat korban itu memberi upah selain daripada binatang korban lah kepada penyembelih, dia bagi dah upah. Kemudian dia memberi pula kepada mereka daging korban atau kulitnya kerana penyembelih itu adalah fakir, maka hukumnya adalah harus. Faham? Hukum dia adalah harus. Tetapi kalau tak bagi upah, tiba-tiba bagi daging korban, dan sebahagian daripada masyarakat kita dulu, dia kata mana? Pala jangan cara pala tu hak tukang meleh. Pala kita beri ke tukang meleh. Baik, hak tu dia panggil tidak dibolehkan. Tu sebagai upah. Tu dipanggil sebagai upah. Walaupun atas nama gotong royong. Atas nama gotong royong. Kalau dia tak mari, kita tak beri. Okay, boleh faham? Dia tak kerja, kita tak beri. Lepas tu nama gotong royong, tapi orang hak kerja nampak hak parak sikit, hak kerja kita beri banyak. Nampak malas sikit, kita beri sikit. Nampak tok nama je lain. Sebenarnya pada hakikatnya upah gitu. Jadi nampak kakak ni dah kilah tangan beri sikit dah. Orang ni rajin orang ni duk pakai itu takin ni banyak okey. Okay. Nampak tak kan? Nampak mung duk kata gotong royong, tapi pemberian mung saat ni tu dengan kadar-kadar tersebut nampak secara jelas sebagai upah. Sebab hak yang orang hak meleh beri banyak. Orang meleh beri banyak sebab orang meleh kan duit banyak Orang meleh kan, orang meleh kena duit banyak. Tu dia. Tu upah tu. Orang misal padang dah banyak ni seorang-seorang tu upah tu. Okey, boleh faham kan? Lepas tu perlu kita kena jaga. Jadi hak lepas-lepas dah perlu kena istighfar. Sebab kita telah melakukan perkara hak yang salah dan silap. Baik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bersedekah keseluruhannya bagi korban nazar. Orang yang bernazar untuk melakukan ibadat korban. Begitu juga korban yang wajib kerana al-ja'al, kerana dia menjadikan atau dia kata ni adalah binatang korbanku, wajib dia kena bersedekah semua. Dia kena ingat, dia sedekah lain daripada hadiah. Sedekah mesti kepada siapa? Fakir miskin. Sedekah mesti kepada fakir miskin. Habis. Seterusnya katanya dan makruh. Makruh ni benda perkara yang dilarang. Itu makna makruh. Perkara yang dilarang oleh agama kita. Tetapi larangan ini bukanlah larangan yang putus. Maksudnya kalau buat pun tidaklah sampai ke berdosa. Cuma benda ni dilarang. Benda ni dilarang. Tapi kita masalah kita lah ni, Allah Rabbi oleh kerana Allah Ta'ala rahmat dia terlalu luas, terlalu besar rahmat dia, maka kita tengok kepada rahmat Allah, siapa ke benda makruh pun giwat agak apa. Allah Ta'ala tu hanya maha mengampun kan. Dia tengok sudut tu. Padahal kita tidak boleh tengok sudut tu saja. Bahkan mesti kita kena tengok sudut yang lain. Kita mesti kena seimbang di antara rajak dengan khauf. Tak gitu. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan kata lagu mana? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi wa anna azabi huwal azabul alim. Mu cerita wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Anni anal ghafurur rahim. Bahawasanya aku adalah Tuhan yang maha pengampun, ar-rahim yang maha mengasihani.
Allah Rabbi, hebatnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dosa tak apa, Tuhan Maha mengampun kalau kita bertaubat. Tapi dalam masa yang sama mu kena ingat ni, jangan mu kata gitu. Mu kata tak apa, banyak buat dosa tak apa sebab Tuhan Maha mengampun, Maha mengasihi, tapi mu kena yang kedua ni. Benda wa anna azabi wal azabul alim. Sesungguhnya azabku adalah azab yang alim, yang pedih. Sebenarnya bukan azab tu pedih. Siapa sebenarnya pedih? Pedih ni sifat siapa? Sifat azab ke sifat orang? Maksudnya siapa yang merasai kepedihan? Azab ke orang? Orang. Dia alim, kalau kita buka dalam kitab tafsir Jalalain dia kata al-mu'lim. Azab yang memedihkan. Azab saat itu dia menyebabkan orang rasa pedih. Tetapi Allah Ta'ala tak guna perkataan al-mu'lim tapi menggunakan azab alim, pedih. Nak royak kata, ni dipanggil balarah. Tingginya, sehingga kan seolah-olah kepedihan itu berada pada azab. Teruk tak teruk? Seolah-olah kepedihan itu berada pada azab. Tidak bercerai tanggal dengan azab tersebut. Jadi mu jangan tengok sebelah sudut. Mu kena tengok sudut yang kedua. Sebab kita kena imbangkan di antara rajak dengan khauf. Baik, makruh. Jangan. Makruh tu benda yang dilarang. Kita ni larangan kerajaan, kita patuh, kita ikut kerajaan larang. Jadi kena tutup, bila pakai pelitup muka, pakai kita. Kena jarak, kita jarak. Tak boleh getah daerah, kita tak getah daerah. Tak boleh keluar rumah, kita duduk dalam rumah. Baik. Sebab benda ni benda yang dilarang oleh kerajaan. Tetapi kerajaan ataupun Tuhan yang memiliki segala kerajaan, boleh-boleh ada wadah tahu larangan dia. Tak boleh. Mesti kita kena ambil berat tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala, raja kepada segala raja. Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang memiliki segala kerajaan. Katanya dan makruh menghilangkan sesuatu daripada bulunya. Tak kira bulu mana pun. Bulu tiak ke, bulu hari-hari ke, ataupun selain daripada bulu. Contoh kuku. Sama juga dengan kulit. Pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Sehinggalah dia melakukan ibadat korban. Jadi hukum menghilangkan bulu, kuku. Hukumnya adalah makruh. Tapi makruh ni bagi siapa? Dia bukan makruh bagi semua orang. Bagi orang yang berkehendak untuk melaksanakan ibadat korban. Okay, boleh faham? Jadi orang yang ingin melaksanakan ibadat korban, makruh dia menghilangkan kuku, bulu. Makruh. Benda tu dilarang oleh agama. Namun bagi orang yang tidak ingin melaksanakan ibadat korban, walaupun salah seorang daripada ahli keluarga dia melakukan ibadat korban, jelas maka tidaklah dituntut untuk dia meninggalkan perkara ini. Okey, boleh faham? Tidaklah dituntut untuk dia meninggalkan perkara ini, meninggalkan kerak bulu, kerak kuku. Kan kita kan seekor kambing dia memadai untuk sebuah keluarga. Satu bahagian daripada seekor lembu memadai untuk sebuah keluarga. Seorang je buat. Jadi orang yang buat tu dipanggil orang yang berkehendak melakukan ibadat korban. Walaupun orang yang buat tu dia berkongsi pahala dengan keluarga dia. Tapi adakah makruh saat itu sampai keluarga dia? Tak. Dia saja. Okey, boleh faham? Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma, melainkan kalau sekiranya kalau dia tidak menghilangkan bulu tersebut, menyebabkan kesusahan kepada dia ataupun menyebabkan berlaku perkara yang boleh mendatangkan mudarat ataupun benda tu benda wajib. Sebagai contoh kita kata ginilah. Kalau dia dekat kuku ni, Allah, kuku tangan sebelah kiri nak basuh begok. Darah mau bungkuk. Kuku tajam. Contoh. Okey, ketika tu ia mendatangkan benda? Mendatangkan mudarat. Sedangkan ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu mesti benda perlu dihilangkan. Faham tak lagi? Jadi itu dalam kaedah fiqh, ad-dararu yuzal. Dalam hadis kata Rasulullah, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi mudarat kepada pihak yang lain. Jadi hak tu boleh. Sebab dia ada menyakiti kita sendiri. Sama juga bulu hari-hari dah ingat dah kerja sokmo.
Acu nak kerak tak ingat, acu nak kerak tak ingat, acu nak kerak tak ingat. Tiba-tiba masuk satu Zulhijjah. Allah, nak kecil pun payah. Contoh kita kata, contoh je nak kecil pun payah. Sebab benda? Sebab nak jumpa cari. Okey, contoh, kita buat contoh je kan. Bahagian tambah pun sekejap. Sebagai contoh kan. Jadi apalah, tak ada masalah lah. Sebab benda menyakiti kita sendiri. Kuku kita buat contoh dah saat ni kan. Ataupun benda tu benda wajib. Benda hak yang wajib. Umur dia 17 dah sunat lagi. Dah sunat lagi. Walaupun dia nak buat korban, masuk dah satu Zulhijjah, tetap boleh disunat. Bukan mesti wajib dia kena sunat. Tapi boleh faham, benda hak yang wajib perlu diutamakan. Berbanding dengan benda yang sunat. Tidak menghilang hukum dia sunat. Menghilang hukum dia makruh. Tidak menghilang sunat. Sedangkan benda berkhatan ataupun kalau bahasa Terengganu kata sunat itulah. Kerak ujung. Kerak mucung zakar tu hukum dia adalah wajib apabila kita balik dah. Maka kita utamakan benda yang wajib berbanding dengan benda yang sunat. Maka tidak makruh lah. Dan kalau dia buat juga, ada tak denda-denda tertentu? Tak ada. Dia tidak sama dengan benda, tidak sama dengan orang yang berada dalam ihram. Kita boleh faham. Kalau dia menghilangkan rambut, menghilangkan bulu, dia ada benda denda-denda yang tertentu. Kena bayar dam, kena bayar fidyah. Baik. Bilakah penghujungnya? Sehingga dia melakukan ibadat korban. Bilakah penghujung? Sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Okey, boleh faham? Sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat satu korban jelas. Jadi kalau dia sembelih pada hari raya pertama, okey jelas. Habis apabila sembelih je, maka terangkat dah larangan ini. Tapi kalau orang yang buat lebih daripada seekor binatang korban, contoh hari kita leni, dia boleh buat di Mekah je hari raya. Setepat di Mekah, masjid ni di Mekah. Kalau misalnya surah ni satu, lepas tu surah belakang tu satu, tak apa, lebih daripada di Mekah. Sebab ni lain, hak ni lain. Hak ni Amin, hak ni Anas. Okey, boleh faham kan? Contoh. Atau tak apa, leni lah ni maksud SOP hak yang ditetapkan oleh kerajaan negeri Terengganu kan. Pihak Maidang dia kata 5 ekor je ada. Jadi setengah masjid dia buat 15 ekor, dia buat raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Raya pertama pun ada, raya kedua pun ada, raya ketiga pun ada bahagian kita, korban kita. Contoh. Maka penghujung dia bila? Kata ulama, penghujung dia adalah korban yang pertama. Waktu penghujung. Okey. Dah kalau kita tak tahu bila orang meleh. Kalau tak tahu, kita tanya. Tanya dia. Tanya dia bila dia meleh. Dan saya buat korban luar negara. Payah dia awak tanyalah kepada pihak penganjur. Sebab pihak penganjur saat ni tu dia memegang amanah awak. Takkan nak khabar bila sembelih pun dia nak khabar. Okey, boleh faham kan? Jadi pihak penganjur saat ni tu boleh kena khabar lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia melibatkan benda yang makruh yang ada pada seseorang. Katanya kita tengok 18 pula. Perkara makruh bagi orang yang melakukan korban. Berdasarkan hadis yang dicatatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ummi Salamah. Dia sebenarnya tak dikata Rasulullah bersabda sebab dia an Ummi Salamah ni bukan perkataan Rasulullah. Dia yang Rasulullah bersabda situ je, idza raaitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Dia ada beberapa riwayat. Ada riwayat fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Dia jangan menyentuh daripada bulunya dan daripada kulitnya sedikit pun. Hal ni dia kena tahan bulu dia, tahan kuku dia, maksudnya jangan dia kerak. Daripada Ummi Salamah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah melihat anak bulan Zulhijjah, sedangkan salah seorang daripada kalian hendak melakukan korban, maka hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Maksudnya dia tidak kerak, tidak potong, tidak menghilangkan dengan sengajalah.
Okey, sebab dia. Orang tanya, apakah hikmah? Hikmah, kata ulama, agar seluruh juzuk anggota kita mendapat pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukanlah, walaupun sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan hikmahnya adalah supaya kita ni sama dengan orang yang mengerjakan haji dan orang yang sedang berada di Mekah untuk mengerjakan haji. Kerana kalau kita tengok, bukan semua benda yang dilarang kepada orang yang mengerjakan haji, dilarang kepada orang yang ingin melakukan ibadat korban. Okey, boleh faham? Wangi-wangian dilarang kepada orang yang mengerjakan orang yang sedang berihram, tapi tidak dilarang kepada orang yang ingin melakukan ibadat korban. Jadi sebab itulah sebahagian daripada ulama ketika menyebut hikmat tersebut, sebahagian yang lain tidak bersetuju. Sebab dia tengok banyak perkara yang dilakukan oleh orang yang menjadi pantang larang kepada orang yang sedang berihram, tapi tidak menjadi pantang larang kepada orang yang ingin melaksanakan ibadat korban, melainkan yang tak boleh rambut dengan kuku saja. Tengok rambut dengan kuku ia adalah benda juzuk daripada badan manusia, maka tengok kepada situ bahawa saja orang yang melakukan ibadat korban akan diampun dosa dia, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya adalah segala juzuk dia saat itu menerima keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dimaksudkan dalam hadis tersebut ialah hendaklah orang yang hendak melakukan ibadat korban membiarkan bulu dan kukunya tidak dipotong. Perbulaan makruh bagi orang yang hendak melakukan ibadat korban ialah sebaik saja masuk 1 Zulhijjah. Sekarang ni kita berapa Zulhijjah dah kita ni? Kita berapa Zulhijjah? Sekarang ni kita masuk bulan Zulhijjah. 3 dah ni. Tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Tapi kalau bisa sampai ketutup mulut, nak makan, nak suap nasi pun payah, panjang sangat. Itu lain. Sebab kita cerita dah tadi kan? Kita cerita dah. Tempoh makruh tersebut berkekalang sehingga dia selesai melaksanakan ibadat korban. Sebaik sahaja selesai sembelih ibadat korbannya, maka tempoh makruh tersebut dikira berakhir. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis. Man kana lahu dhabhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini jelas menyebut penghujung. Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dhil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adhfarihi syai'an hatta yudhhiya. Maksudnya, sesiapa yang ada baginya binatang yang ingin disembelih apabila kelihatan anak bulan Zulhijjah, maka janganlah dia mengambil sesuatu daripada rambut atau kukunya sehingga selesai melakukan ibadat korban. Tengok, hatta yudhhiya, sehingga dia melaksanakan ibadat korban dia. Okey, boleh faham? Sehingga dia melaksanakan ibadat korban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana cuba juga fikir bagaimanakah kaedah yang perlu kita gunakan bagi orang yang korban di luar negara, tiba-tiba dia tidak tahu bilakah pelaksanaan ibadat korban. Okey, kalau pelaksanaan ibadat korban di luar negara mungkin dilakukan pada hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat, maka ketika dia tidak mengetahui, maka sebaik-baiknya dia mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati, dengan dia tidak menghilangkan kuku dan bulu tersebut. Dia tidak menghilangkan kuku dan bulu tersebut, melainkan setelah daripada dia mengetahui korban dia telah dilaksanakan. Okey, ataupun dengan habisnya waktu korban. Okey, boleh faham? Orang yang ingin melaksanakan ibadat korban, ketika dia bagi dah duit untuk buat korban di luar negara, yang ada kemungkinan pihak penganjur kabodah mungkin raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Okey, kalau dia tidak tahu, jadi bermakna benda yang dilarang ada pada dia. Maksudnya dia dilarang daripada melakukan perkara ini, sehingga dia melakukan ibadat korban. Ketika dia tidak yakin dan tidak ada kesangkaan yang kuat bahawasanya ibadat korban tersebut telah dilakukan untuknya, maka pada zahirnya kekal larangan tersebut di atas dia. Pada zahirnya begitu, kekal di atas larangan tersebut di atas dia. Sekarang ni dia dilarang. Terangkat larangan apabila dia melakukan ibadat korban. Ketika dia syok,
ibadat korban ni aku buat ke tak lagi, maka syok berlakunya ibadat korban saat itu dia tidak mengangkat larangan. Sebab itulah antara benda yang penting agar kita tidak melakukan perkara yang makruh. Kita tak mahu dalam kita meraih ataupun mencari pahala sunat, tiba-tiba terjadi perkara yang haram. Dalam kita melakukan perkara sunat, tiba-tiba terjadi perkara makruh. Memang pihak penganjur hak yang menganjur pelaksanaan ibadat korban di dua negara, memang dia nak cara mudah je, dia nak mudah pekerjaan dia je. Betul tak gitu? Tetapi oleh kerana kita terlibat, kita sendiri terikat dengan hukum hakam dan dia juga terikat dengan hukum hakam, maka kita tak mahulah dalam kita mencari perkara sunat, tiba-tiba terjadinya perkara makruh, perkara yang dilarang oleh agama, terjadinya perkara yang haram. Baik, sebab itulah kita kena berhati-hati dalam permasalahan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk kepada perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan aqiqah. Jadi oleh kerana kita melihat kepada kita ada sesi soal jawab, lepas tu kita ada perasmian daripada pihak penganjur untuk malam ni kerana pengajian hak yang lah. Jadi kita dengar dulu sekejap, ada tak soalan? Kalau ada soalan, kita cuba jawab soalan dulu yang berkait dengan perbincangan kita. Kalau tidak ada soalan, kita cuba baca kitab Ba'ang Fiqh. Ada soalan. Salam Ustaz, hamba nazar nak akikah anak dan nak buat jamu bagi orang makan, soalan hamba. Kena bagi fakir miskin saja ke atau boleh bagi ke siapa-siapa saja? Sebab nazar umum gitu, tak sebut pun fakir miskin. Jadi was-was pula hamba. Jadi sebenarnya masalah nazar dia kena sedekahkan ke semua daging nazar tersebut kepada fakir miskin. Cuma asal perkataan sedekah untuk fakir miskin itu pada asalnya. Cuma boleh tak beri kepada orang kaya? Hak yang seingat hamba untuk fakir miskin sahaja. Untuk orang kaya, wallahu a'lam, hamba kena kaji balik. Kaji balik. Jadi apabila benda tu kita tidak jelas kita bagi kepada fakir miskin je lah. Kita bagi kepada fakir miskin. Sebab nazar mesti kena sedekah. Sedekah pada asalnya adalah untuk fakir miskin. Baik, jadi anda kena kaji semula. Jadi kena jawab soalan ni, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kebiasaannya bila mana sembelih banyak ramai-ramai, orang pakai ambil je kaki, ekor, kepala tanpa pengetahuan tuang yang masuk korban itu. Macam mana Ustaz? Apakah hukumnya? Terima kasih. Jadi sekarang ni kita kena tahu bahawasanya lembu yang kita sembelih tu ada tuang dia. Ada tuang dia. Jadi apabila ada tuang dia, maka orang lain tidak boleh ambil lembu tersebut tanpa keizinan daripada tuang dia. Ambil tanpa keizinan daripada tuang dia, secara terang-terang tu dipanggil rampas. Tapi kalau senyap-senyap tu dipanggil curi. Okey, boleh faham? Kita mengambil barang orang lain tanpa izin daripada tuang dia, kalau secara terang-terang tu dipanggil benda rapah tu barang orang. Faham? Tuang dia tengok. Lepas tu orang tu ambil, orang ni ambil. Siap pihak penganjur pula ambil. Nak kaki ambil. Tuang ni. Okey, boleh apa? Nak perut ambil. Hukum dia adalah sadar, hukum dia adalah haram. Ni hukum asal. Dan kita jangan anggap, dah biasa kaki orang nak ambil. Jangan gitu. Kita jangan hukum biasa lagi. Tuang dia ada kan? Jawab hukum biasa gitu. Perut orang nak ambil, jangan. Jangan kita kata gitu. Sebab anda ingat ada tahun lepas, ada seorang, dia masuk seekor lembu. Korban. Lepas tu, dengan anak-beranak dia juga. Seekor lembu dia masuk korban dengan anak-beranak dia. Anak-beranak dia lah. Korban seekor lembu dengan anak-beranak dia. Tiba-tiba, pihak pengurusan saat ni tu, perut dia beri korang ni. Jadi kawan ni nak. Kawan ni, siapa dia cerita kan nak? Dia cerita. Dia kata, kita tak kenal cara dia tu buat. Kita nak kata benda, tak kenal sebab dia ambil perut, dia ambil kepala. Padahal kita nak bagi orang masuk, benda anak-beranak kita masuk. Tengok. Kita jangan buat mudah-mudah, jangan kata, kepala orang tak bercara, biasa orang ambil kepala. Jangan. Dia ada tuan, dia tanya tuan dia dulu. Jangan kita makan harta manusia secara
batil. Tidak boleh lagi tu. Hukum dia adalah haram. Salah begitu. Baik. Kalau nak minta, gitu mudah. Kalau nak minta. Okey, melainkan kalau sekiranya kita dapati terbiar, orang nak cara dah. Jadi orang ambil belaka, orang tinggal gitu dah. Maksudnya pada uruf, apabila ditinggal gitu, ditabuh dah. Ataupun kita jumpa kat atas siapa? Pada roti. Allah, siapa pula pada roti. Okey, jadi kita pada uruf orang buang. Sama juga. Kalau begitu, boleh kita ambil. Okey, boleh faham? Boleh kita ambil. Itu pun, kalau ada pihak penganjur, kena rujuk kepada pihak penganjur terlebih dahulu. Mu nak ambil, aku nak ambil, hal tu tidak dibolehkan. Hal tu tidak diboleh. Apakah hak kita untuk kita mengambil barang orang? Jadi kita kena minta izin dulu. Minta izin. Dan benda ni mesti kena ambil berat lah. Masalah ni kena ambil berat. Khususnya pihak penganjur. Sama ada daripada pihak masjid. Jangan kita pandai anjur saja, tapi kita mengabaikan benda mungkar berlaku. Sedangkan Rasul kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Itu benda mungkar. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, ada soalan lagi ke? Harga lembu 4,100 ekor, tapi sekali lapah semua RM100. Jadi total 4,200. Jadi masa nak akad jual beli, harga yang mana Ustaz? Okey, akad jual beli, harga lembu 4,100. Manakala 100 saat ni tu, harga benda? Harga upah. Okey, boleh faham? 100 gaji. Cakap kita gaji lah. Ke boleh tak boleh panggil gaji? Upah dengan gaji tak sama? Sama tak ni? Upah dengan gaji? Sama kan? Ke tak sama? Tak sama? Mi? Tak comel? Kalau kata gaji tak comel? Upah tak apa? Sama je Mi. Tak apa lah. Lapar lah aku gaji lah mu. 100 je. Tak apa aku upah mu 100 je. Sama tak? Ke tak sama Mazi? Dia tu kerajaan tetapkan lah. Tapi sebenarnya kerajaan tetapkan saat itu dia boleh bertukar apabila bertukar kerajaan. Tidak gitu. Tukar kerajaan dia boleh bertukar benda tu. Tetap kalau gaji sekian, upah sekian gitu. Mana pun tak tahu tu. Baik. Jadi nak kabarkan ni. Jadi harga dia 4,100. Kita akad 4,100 sebab sekarang ni kita jual beli ni kita kena bayar sekadar harga lembu. Faham? Hak 100 saat ni tu bukan harga lembu. Sebab apa nak akad sampai ke 4,200 je. Melainkan kalau pihak orang jual saat ni tu kata, tak apa lah. Lembu harga 4,100. Cuma hamba nak top 4,200. Sebab benda? Sebab bila meleh penlapor hamba nak buat belaka. Jadi hamba letak belakang. Kita tu tak ada masalah lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru ni ada keluar dari Jabatan Kesihatan bahawa bahagian organ dalam haiwan korban kena tengok teliti. Ada yang boleh dimakan dan tidak atas faktor kesihatan haiwan. Itu bagaimana pula tu Ustaz? Sebab bahagian organ dalam haiwan juga termasuk dalam pembahagian atas bahagian korban juga. Mohon penjelasan. Jadi kita sekarang ni kita ada hadis kata Rasul la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan. Dan tidak boleh mendatangkan mudarat. Kemudaratan mesti dihilangkan. Kemudaratan mesti dihilangkan. Jadi katakanlah hati, lipa, kalau kita makan bahaya. Cuma kita orang yang biasa main ilmu dia tahu. Hati mana hak yang tidak boleh makan, hati mana hak yang boleh makan. Kalau hati merah comel, hak tu boleh makan. Dia tahu. Jadi kalau sekiranya tidak boleh makan, asingkan benda tu. Dan kabar kepada pihak pemilik lembu. Pemilik lembu. Kerana hati ni, kita nak bagi ke dok sebab pihak kesihatan kata tak boleh tak boleh tengok pihak kata tak apa dah boleh. Kita tak mau makan kau, kita takut mati kau. Kata dia. Dah kalau begitu, kalau demo tak mau, boleh tak uwi kamu? Uwi kamu sebab hamba tak apa, hamba tak takut mati. Contoh kita katakan. Tak ambil lah demo, tak ada masalah lah. Sekarang ni benda pun nak asingkan ke, nak bagi ke orang lain ke, nak ketepikan ke, sebenarnya perlu mengambil persetujuan daripada pemilik lembu tersebut. Okey, itu jelas. Sebab lembu ada pemiliknya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair di atas pencerahan dan juga penjelasan dan juga jawab soalan kepada para penonton kita. Cuma perasmi penonton kita malam ni dia bagi laluan lagi Ustaz.
beri luang Okey, boleh, kepada pengajar kita insya-Allah. Jadi boleh lagi sekali tak? Boleh. Boleh. Cuma hak yang anda ingat ada lagi hak yang anda nak jawab baru ni ada dalam hak yang kita ada hak yang sekali dengan Al-Fadhil Ustaz Mahyuddin bin Yusuf. Ada soalan hak yang diajukan berkenaan dengan masalah mana hak yang lebih afdal di antara seorang tu masuk dua bahagian daripada lembu ataupun seekor kambing. Okey, anda ingatlah satu soalan tu yang mana anda jawab hak yang lebih afdal adalah seekor kambing. Tapi anda tidak perasan dia kata dua bahagian saat itu adalah untuk dia dan isteri dia. Untuk dia dan isteri dia. Okey gini. Cuma anda nak tambah sikitlah daripada hak yang pernah kita jawab dulu sebelum daripada ni. Dalam masalah mana lebih afdal di antara seekor kambing dengan dua bahagian daripada lembu. Dua bahagian daripada lembu. Kalau seorang. Jadi Ami pitih dia ada contoh 1,200. Kalau nak beli kambing seekor je kambing. Tapi kalau lembu boleh dua bahagian. Mana comel di antara seekor kambing ataupun dua bahagian daripada lembu. Kalau mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, dia kata bahawasanya seekor kambing ataupun seekor biri-biri adalah lebih afdal daripada berlaku perkongsian pada seekor lembu. Berlaku perkongsian daripada seekor lembu. Sama ada perkongsian tu 1/7, 1 daripada 7 ataupun 2/7 ataupun 3/7. Tapi Khatib Asy-Syirbini, Syekh Khatib Asy-Syirbini dia berbeza pandangan dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Yang mana Khatib Asy-Syirbini dia kata lagu mana? Lebih afdal dua bahagian daripada seekor lembu berbanding dengan seekor kambing. Yang kata lebih afdal kambing adalah ketika satu bahagian daripada seekor lembu. Okey, dalam masalah ni sebenarnya ada khilaf. Tapi pandangan mu'tamad adalah pandangan hak yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Wallahu a'lam. Ada satu soalan ke Ustaz? Boleh. Bahagian hak kena sedekah kena bagi segera atau boleh tunggu 2-3 hari? Hak korban nazar pula kena bagi segera atau boleh bagi pagi esok ataupun lusa? Dia gini, muslimin-muslimat inda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apabila kita melaksanakan ibadat korban, lepas daripada kita lapor, lepas daripada selesai dah, kita siang, maka sampai masa untuk dimakan daging tersebut. Dan bila sampai masa makan, maka kita kena sedekah terlebih dahulu. Itu pada asal. Cuma kalau kita lewatkan sekalipun, maka itu adalah kecuaian daripada kita. Tapi kalau masih lagi kita bersedekah, maksudnya masih lagi dikirakan kita bersedekah. Tapi daripada sudut hukum melewatkan tu, anak lupa lah. Anak lupa, hak tu kena kaji semula. Cuma jelasnya apabila selesai kita sedekah lalulah. Melainkan kalau tidak ada fakir miskin, maka boleh kita tangguh pemberian tersebut sebab fakir miskin tak ada hari ni, fakir miskin mari esok. Jadi ketika wujudnya fakir miskin, lepas tu kita meleh dah, maka jelas tuntutannya adalah sedekah selalu. Dia orang fakir miskin dengar kan orang gebang, tiba-tiba dah sampai daging hari ni, mana perasaan dia? Okey, boleh faham kan? Sedangkan dia ada hak daripada daging korban tersebut. Sebab itulah syarak apa hak yang difaham oleh ulama, bahawa syarak mewajibkan kepada orang hak yang melakukan ibadat korban sedekah sedikit kepada fakir miskin. Jadi hak tu asal. Namun hukum melewatkan sampai ke 2-3 hari sama ada haram ataupun tidak, hak tu anda tidak boleh nak jawab. Hak tu kena buat kajian semula. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakallah di atas pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Boleh Ustaz Kamal? Jelas Ustaz Kamal? Alhamdulillah. Jelas. Boleh kita sambung sikit lagi ke boleh nak start peresmian penutup lalu? Sambung selesai soal jawab dulu biar semua orang puas hati lah. Soal jawab sejarah Ustaz. Penutup sekejap aje. 5 minit tu je. Baik. Okey, boleh dah. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kamal tu penutup lalu dah. Jangan bagi orang puas hati tu. Ya.
Kalau ada Kita- soalan boleh cuba tu. Kita sambung akikah 10 minit boleh tak? Sikit je. Okey, boleh. Berkenaan dengan aqiqah. Sikit. Okey, jadi kita berkenaan dengan aqiqah oleh kerana lebih 10 minit sahaja. Jadi kita ambil matang sahaja. Kita tidak baca syarah, kita ambil matang sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasal pada menyatakan aqiqah. Dan aqiqah tu hukumnya sunat seperti al-udhiyah. Sebagaimana korban hukum dia sunat, begitu juga aqiqah hukum dia sunat. Cuma sunat aqiqah maksudnya tuntutan melakukan ibadat aqiqah bukan kepada seseorang, maksudnya bukan sekarang ni aqiqah tuntutan dia adalah kepada ayah, maksudnya kepada ayah ataupun kepada wali kanak-kanak. Manakala ibadat korban tuntutan melakukan ibadat korban kepada kita sendiri. Okey, boleh faham kan? Itu perbezaan di situlah. Katanya waktu akikah ialah sejak dilahirkan sehingga balik. Itu waktu akikah. Waktu akikah sejak dilahirkan sehingga balik. Apabila budak tu dilahirkan, maka sunat dah dia buat akikah. Lepas tu penghujung sunat buat akikah adalah balik. Apabila balik ketika tu bukan lagi dituntut ke atas wali dia, bukan dituntut atas diri dia sendiri. Okey, jelaskan. Manakala kanak-kanak yang mati dalam perut ataupun dilahirkan dalam keadaan mati. Saat ni kan permulaan dia sejak dilahirkan. Sekarang ni dia dah keguguran. Kita kata keguguran. Adakah dituntut dibuat ataupun sunat buat akikah untuk dia ataupun tidak? Sebenarnya dalam masalah kanak-kanak yang keguguran, kalau belum lagi berusia 4 bulan, maka belum lagi ditiupkan roh, maka tidak dituntut buat akikah. Sebab tak ada benda. Tetapi ketika ditiupkan roh dah, maksudnya usia dia 4 bulan ke atas, maka dia akan dibangkit. Dia menjadi anak kepada ibu ibu yang mengandung dia, dan ayah dia tetap adalah ayah dia. Apabila dia telah ditiupkan roh, sebab dia adalah manusia. Kita boleh faham kan? Cuma oleh kerana dia tidak dilahirkan seperti biasa, bukan keguguran, maka di sini berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah sunat buat akikah untuk dia ataupun tidak. Sebahagian daripada ulama mengatakan sunat, sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak. Imam Ibn Hajar Al-Haytami berpandangan bahawasanya sunat melakukan akikah kepada kanak-kanak ataupun janin yang keguguran setelah dia mencapai usia 4 bulan. Kerana dia telah ditiupkan roh. Wallahu a'lam. Kemudian berakikah untuk dirinya sendiri. Dia apabila budak tu balik, maka kalau belum lagi melaksanakan akikah, maka tuntutan melaksanakan akikah bukanlah atas ayah dia, atas mak dia, bukan atas diri dia sendiri. Jadi kalau budak tu umur 17, ayah dia nak buat akikah, mesti kena minta izin daripada dia. Baik. Dan afdal akikah pada hari yang ke-7. Jika tidak sembelih pada hari ke-7, maka hari ke-14. Dan jika tidak sembelih pada hari ke-14, maka pada hari yang ke-21. Dan yang paling sempurna 2 ekor kambing untuk lelaki. Kalau lelaki 2 ekor kambing. Dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Itu paling sempurna. Tapi kalau untuk anak lelaki 1 ekor pun sudah dapat asal sunnah berakikah untuk anak tersebut. Dan tidak mematahkan tulangnya. Ini yang paling afdal adalah tidak mematahkan tulang akikah. Jadi kasar-kasar kita, lembu pun kasar-kasar gitu. Kalau sebelah ke seekor lembu, kasar-kasar gitulah. Cuma masalah tidak mematahkan tulang akikah hukum di sunat, sebenarnya dia tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama fiqh. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan satu pandangan dalam mazhab Hanbali, tak silap ingat, mengatakan hak yang lebih comelnya, jangan mematahkan tulang-tulang bagi binatang tersebut. Tapi bukanlah kata siapa ke makruh. Patah tak, bukan siapa ke makruh. Comel begitu. Dan dia bersedekah dengannya selepas daripada dimasak dengan manis. Buat manis sikit, tapi jangan tak gula sampai ke 2-3 kilo. Sampai kau nak dimakan. Dan menghantarnya lebih sempurna daripada memanggil. Kan kita apabila kita memasak, dia cara kita nak wik orang dua. Sama ada kita panggil bagi rumah ataupun kita pergi hantar. Comel kita pergi hantar. Lebih nampak kita ni memuliakan orang tersebut. Dan sunat dicukur rambutnya selepas daripada sembelihan. Pada sembelih, cukur rambut.
Cuma kat kita tu dia buat gunting sikit, aku gunting sikit. Sebenarnya bukan hak tu ditutup, bukan begitu. Kita kabar sebenarnya kan bukan gitu ditutup. Orang tutup jadi rasa suruh gitu lah. Mu kena gunting sikit, aku kena gunting sikit. Lepas tu tinggal lagu tu ada, bukan. Sebenarnya hak yang ditutup benda. Cukup. Dah kita kalau nak cukup dah masa. Jadi sebenarnya benda ibu bapa dia nak cukup. Lepas tu minta ustaz kerak sikit. Lepas tu ustaz ni kerak sikit, tu imam kerak sikit, tu bidah kerak sikit, orang ni kerak sikit. Lepas tu hak lebih lagi tu ayah dia, mak dia apa kat buat. Sebagai itu maksud dia. Tapi jangan lock gitu. Lock gitu tak kena. Lepas tu, dan sunat bersedekah timbangan rambut dengan nisbah emas. Kemudian pegok. Jadi tengok kita timbang rambut dia. Lepas cukup timbang rambut dia berat mana. Lepas tu sedekah emas. Seberat timbangan rambut tersebut. Kalau tak ada emas, pegok. Baik. Dan ditahnik kanak-kanak dengan tamar. Jika tiada, maka dengan manisan yang lain. Tahnik. Tahnik ni, dia bukanlah waktu hari yang ketujuh. Bukan. Kita faham, tahnik kena hari yang ketujuh lah. Lagi dah hari yang ketujuh, kita nak tahnik. Tu sebenarnya silap. Tahnik ni apabila keluar, masuk dah waktu tahnik. Kalau mazim, dah bawa taman masuk labor room tu. Lebih bagi dengan, bagi apa? Ke bagi doktor? Bagi. Mazim bawa gitu kan? Mazim bawa kan? Tu hak yang bagus dah tu buat. Baik. Cuma dia tahnik ni, maksudnya cara dia adalah kita hancurkan wataman tersebut dengan air liur kita mamu. Kalau boleh kulit buang tu, lepas tu tak atas lagi biar dia isap. Dan makruh melomor rambutnya dengan darah. Ambil darah meleh, tok di kepala sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang jahiliah, maka hukum dia adalah makruh. Dan tidak mengapa dengan za'faran. Kalau lomor dengan za'faran, nak nak buat comel, tu tak ada masalah. Dan ni orang nak pakai za'faran, orang tok minyak rambut lah, macam-macam lah. Tambah-tambah kalau boleh anak sulung kok, mak wai solat pula, sudah lah. Anak puang pula, macam-macam barang ni tak ada apa dah. Kita tak ada masalah tu. Habis. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ni ada dua soalan lagi Ustaz nak jawab tak? Boleh lah kita ambil 2 minit lagi kan? Sebab tadi kata nak tambah 10 minit, jadi 2 minit lagi lah tinggal. Ni soalan dalam pengajian kita dah ni, cuma mungkin masuk betul. Boleh ke dalam satu bahagian dibahagikan lagi dengan orang lain? Boleh ke dalam satu bahagian daripada 7 bahagian daripada seekor lembu nak dibahagikan dengan orang lain? Okey. Seekor lembu hanya boleh berkongsi sebanyak 7 orang. Tidak boleh lebih daripada 7 orang. Jadi kalaulah satu bahagian daripada 7 bahagian berkongsi lebih daripada seorang untuk buat ibadat korban, maka tidak sah. Itu tidak sah. Wallahu a'lam. Baik. Kalau anak luar nikah dituntut ke atas siapa? Korban ni dituntut akikah kan, akikah bukan korban, sebab dia melibatkan akikah. Akikah ataupun apabila seorang bayi dilahirkan, yang dituntut melakukan akikah untuk bayi tersebut adalah orang yang wajib memberi nafkah kepada kanak-kanak tersebut. Sebab dia akikah ni mengikut nafkah. Siapa yang wajib bagi nafkah kepada kanak-kanak tersebut, maka dia yang sunat melakukan akikah kepada kanak-kanak tersebut. Jadi anak luar nikah, hak yang wajib memberi nafkah kepada dia adalah ibu dia, kerana dia tidak mempunyai ayah. Maka ibu dia lah yang sunat melakukan akikah untuk anak tersebut. Wallahu a'lam. Okey, cukup 2 minit. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pencerahan dan juga kita menjawab soalan-soalan daripada penonton. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan untuk makluman muslimin muslimat sekalian, kita ada sedikit majlis penutup ringkas insya-Allah. Ringkas saja. Yang mana untuk makluman muslimin muslimat sekalian juga, bahawasanya pengajian Pak Siri yang kita lakukan ni, anjuran doa Kuala Nurus, bermula daripada 23 Jun hingga 14 Julai adalah ditaja ataupun disponsor oleh Pusat Khidmat Parlimen Kuala Nurus.
yang dikendalikan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Kuala Nerus. Dan kami daripada Duat Kuala Nerus, penuntut-penuntut ilmu, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pusat Khidmat dan juga Yang Berhormat Menteri di atas kesudian untuk tajaan juga sponsor kepada majlis ilmu kita. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah, dan pastinya amat diperlukanlah ilmu tersebut oleh masyarakat, khususnya Kuala Nerus insya-Allah. Baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus kepada majlis persemian penutup pengajian Fiqh Qalban dan Akikah peringkat Kuala Nerus yang insya-Allah akan dirasmikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kamal Nazmi bin Kamaruddin, wakil kepada Yang Berhormat Menteri, yang merupakan sentiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, maka Ahli Parlimen Kuala Nerus. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Fadhil tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Al-Fadhil Moderator, Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Zuhairi Tuan Kasmi, yang juga merupakan duat bagi mewakili DUN Seberang Takir, yang berbahagia, yang dihormati kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Hussein, yang merupakan ahli panel klinik hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu, dan juga merupakan ahli panel program pengajian Fiqh Korban dan Akikah peringkat Kuala Nerus, dan beliau juga merupakan mudir bagi Markas Ad-Dirasah Al-Islamiyah Bukit Kijang, Temasek, dan juga merupakan dalam masa yang sama juga turut bergiat cergas sebagai naib pengerusi Persatuan Kebajikan Asatizah Terengganu Pakat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memanjangkan umur beliau untuk memberikan khidmat kepada ummah dan kepada rakyat negeri Terengganu secara khususnya yang sudah pun terkenal sejak dahulu melahirkan ulama-ulama pada peringkat yang usia yang muda dan terus berkhidmat kepada ummah sehinggalah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada program ini juga saya merakamkan juga penghargaan kepada barisan pegawai duat DUN kawasan Kuala Nerus, dan begitu juga kepada hadirin dan hadirat sekalian yang telah pun meluangkan masa. Mudah-mudahan pengorbanan masa yang diberikan untuk mendengar ilmu Allah, khususnya pada hari-hari yang mulia ini, dicatatkan dalam salah satu amal ibadat kita, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatakan tentang kelebihan orang yang melakukan amal ibadat sunat selain daripada puasa, zikir, menuntut ilmu, menghadiri halaqah ilmu, dan ini juga merupakan sebahagian daripada amal ibadat sepanjang hari-hari yang mulia seumpama ini. Program seumpama ini adalah sangat penting, khususnya kita berhadapan dengan suasana pandemik yang barangkali kita terpaksa mempunyai sifat sabar yang tinggi, tapi dalam masa yang sama kita tidak memutuskan hubungan kita dengan para ulama, dengan para asatizah yang banyak memberikan panduan kepada kita. Pada suasana seumpama inilah kita sebenarnya senantiasa hendaklah bertanya khabar, bertanya hukum hakam, supaya kita ini mendapat ketenangan yang seperti mana yang telah pun dijadikan sebagai panduan asas dalam kita melangsungkan kehidupan di atas muka dunia ini. Ibadah korban adalah sangat penting. Korban bukan sahaja korban kepada binatang itu sendiri, tetapi ini juga ada pengorbanan jiwa raga kita untuk mengorbankan perasaan kita, mengorbankan harta benda kita. Khususnya dalam suasana pandemik ini, harga
lembu walaupun sebahagian, mungkin tak sama dengan 10-20 tahun yang lepas. 10 tahun, 20 tahun lepas barangkali harganya sekitar 200, 300. Dalam suasana kita pun ada kerja waktu tu. Dalam suasana kita tidak ada masalah. Perniagaan kita alhamdulillah maju. Khususnya dahulu pada tahun 90-an dahulu, ekonomi kita sangat bagus. Tiba-tiba pada suasana pandemik, kita tidak boleh menjalankan perniagaan. Kehidupan kita terganggu. Tiba-tiba Allah uji pula dengan suatu tuntutan untuk kita berkorban dengan harga yang sekarang ni saya rasa sekitar 600 pun bukan senang lah. 600, 700 satu bahagian. Pengorbanan tuntutan yang sangat besar. Dan tuntutan pada kali ini berganda pula kerana kita akan membantu orang-orang yang terjejas akibat daripada pandemik yang berlaku ini. Mudah-mudahan dengan program pada malam ini kita belajar tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat melaksanakan ibadah kita bukan sahaja dari sudut maksud sebenar tetapi dari sudut syariat itu sendiri. Dan syariat ini mestilah dipandu bukan melalui pembacaan-pembacaan yang kita baca sahaja di internet. Kita mesti juga dipandu dengan panduan daripada tuan guru kita, dan kita dengan suasana sekarang ini kita boleh berhubung pula dengan tuan guru kita secara online. Bahkan barangkali selepas ini ada yang PM pula kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Abu Usamah, dan kita berharap tradisi ilmu ini dapat diteruskan di Kuala Nerus yang merupakan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, bermula daripada nelayan laut, nelayan sungai, pekebun, sehinggalah kepada pensyarah-pensyarah di universiti. Saya lagi merakamkan ucapan penghargaan kepada pihak doa dan terutamanya kepada Al-Fadhil Tuan Guru Abu Usamah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang berterusan, diperbanyakkan rezeki beliau dan seterusnya dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat Malaysia dan secara khususnya negeri Terengganu dan lebih khususnya kepada warga rakyat di Kuala Nerus. Saya sudahi dan marilah sama-sama kita merasmikan saya penutupnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kamal Nazmi bin Kamaruddin, Setiausaha Politik, kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komuniti merangkap Ahli Parlimen Kuala Nerus, dan yang mana sudi merasmikan penutup pengajian fiqh korban dan akikah tingkat Kuala Nerus pada malam ini. Mudah-mudahan kerjasama pusat khidmat bersama doa Kuala Nerus dapat diteruskan lepas ni insya-Allah, dan kita dapat memperbanyakkan lagi majlis-majlis ilmu seperti ini dan pastinya amat bermanfaatlah kepada masyarakat kita insya-Allah. Dan saya juga mewakili doa Kuala Nerus memohon mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein atas kesudian untuk laksanakan sebagai ahli panel untuk sepanjang 4 siri kita berlangsung fiqh korban akikah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas jasa Al-Fadhil Ustaz, dan saya juga mewakili doa Kuala Nerus untuk memohon ribuan kemaafan sepanjang 4 siri ini. Mungkin ada terkasar bahasa, tersilap kata, berbicara dan ada bergurau senda Ustaz. Minta maaf banyak. Jadi sebelum kita tutup majlis kita, mohon kepada Fadhil Ustaz Abu Usamah untuk membaca sedikit doa ringkas insya-Allah pada kita semua insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل،
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah, kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kadim Kamal Nazmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, menjaga kedua-dua ahli panel kita insya-Allah pada malam ni. Jadi mari sama-sama kita menangguh pengajian ataupun majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma الذين آمنوا وعملوا الصالحات yang baik datang Allah, yang lemah dan kuat itu datang di kemas sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. جزاك الله الفضل أستاذ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وإياكم.